Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Saudara Zamri LC, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Anwar Jubin, saya sentiasa mendoakan anda sentiasa sihat. Begitu juga dengan Saudara Ramli Karim, Saudara Shah Ibrahim. Waalaikumsalam. Saudara Zamri LC, selamat malam. Apa khabar Ibrahim Cik Muda? Puan Zaitun Wajib, begitu juga Nasyarul Azam dari Kota Baru Kelantan, Saudara Mazli Samsudin, Bob Rizal Edwardian. Ini King Edward ni kot, Edwardian ni typing. Saudara Joka, apa khabar Jo? Moga anda sihat. Mutalib Meknun, Puan Rohani Hamzah, Saudara Tukiran Kitam, apa khabar orang Muar? Lama tak makan mi rebus semua. Sedap, terasa sampai hari ni lah Saudara Tukiran. Saudara Satria Setiawan, apa khabar? Salam dari Mengelembu. Saudara Ramli Karim, waalaikumsalam dari Keluang. Ini rasanya pertubuhan Melayu ni, Melayu Keluang. Saudara Ahmad Adam, Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar orang Kelantan? Hujan tak di sana saudara? Kalau Saudara Muhammad Azmi hadir, dia lain tak? Dia minta teman-teman semua agar sentiasa like, share dan subscribe. Saya juga selalu menyatakan kepada anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Di samping itu, subscribe jugalah dengan Instagram. Sebab Instagram ni jika berlaku sesuatu pada Facebook, bolehlah anda pergi ke Instagram supaya dapat diteruskan pencerahan ini. Saudara Nizam Ijam, Saudara Mat Anik, Saudara Samsul Anwar, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar Tuan? Saudara Mary Ann, Mat Isa Buhari, Saudara Jaafar Syuhadah, Muhammad Radhi, Salim Yasin, Saudara Mat Sepanajaya, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Bidi Bani Jewi, kuih seruh macam orang Pahang. Kita juga dengan Halimah Hashim, apa khabar puan? Salam untuk warga cinta damai. Saudara Ismail Abu Hasan, Saudara Abu Hussein Abu, Rusinin Kuringot, apa khabar orang Sarawak? Doa saya anda semua sihat. Puan Zaitun Husin. Begitu juga dengan Saudara Tailong, apa khabar Tailong? Jaga anak buah baik-baik. Saudara Hazamuddin, Hashim Atan, terima kasih. Puan Zainah Hassan, Puan Rokiah Mat Said dari Segamat, Johor. InsyaAllah lah ada masa nanti saya akan pergi lah. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut. Dia berkirim salam dari Besut katanya. Bagi saya, anda sentiasa kekal dalam ingatan dan di hati saya. Baik saya tidak dapat meneruskan pencelotehan menyantuni satu persatu, tetapi akan saya santuni anda usai pencerahan ini ya. Puan Nurliza, Saudara Abdul Malik, Saudara Hanif. Begitu juga Azhari Tok Kaya, apa khabar teman di Instagram? Jangan lupa saudara like, share dan subscribe supaya semua dapat mendengar pencerahan kita malam ini. Baik saudara, bicara awal saya menjelaskan hari ini Saudara Ismail, hari ini hari Khamis 16 Jun, malam Jumaat yang penuh keberkatan. Nampak gayanya hujan ni sini. Selalunya kalau hujan malam Jumaat, orang Perak kata lambat seriat. Lambat seriat tu lambat berhentinya. Jadi berhati-hati saudara. Kalau hujan malam Jumaat selalunya akan berterusan 2-3 hari. Dan hari ini merupakan hari yang ke-818. Saudara Abdul Hamid, Saudara Wahab Zain, hari yang ke-818 ini virus corona menyerang bumi kita ini. Saudara Muhammad Azmi, Muhammad Ali, kami Edwardian, King Edward lah. Adik saya dulu bersekolah di sekolah menengah King Edward di Taiping. Waktu itu saya belajar di Kolej Sultan Abdul Hamid. Saudara Osman Abdul, Saudara Abrahman Manas, Saudara Ismail, apa khabar? Saudara ini orang Besut, Terengganu. Saudara Azmi Omar daripada Mindef. Dan menurut laporan yang saya terima daripada Saudara Rio, pagi tadi dia menghantar kiriman kepada saya bahawa nampak gayanya ada peningkatan. Saudara berhati-hati, bila datang musim hujan selalunya virus corona ini meningkat. Dia waktu sejuk dia meningkat, panas dia lari. Itulah Saudara Ikram Kordin, Saudara Zainuddin Mat, anak V. Kalau ikut laporan Saudara Rio, kemarin 1922, tapi semalam meningkat tinggi, iaitu 2320 saudara. Agak tinggi. Dan saya melihat terdapat 10 negeri ada peningkatan, susut cuma 5 negeri.
Yang mendahului peningkatannya adalah di Selangor. Kerana sebelum itu Selangor 821, semalam dia naik pada 829. Kemudian di Pulau Pinang juga ada peningkatan. Tak ceroy lah, ada 145. Tetapi di wilayah persekutuan yang agak mengerikan, dia kenaikan dia begitu mendadak daripada 351 kepada 668 orang. Warga di wilayah persekutuan yang dijangkiti oleh COVID-19 668 semalam saya. Di Pulau Pinang 145, Negeri Sembilan juga naik lebih 100 iaitu 105. Begitu juga di Perak. Yop, apa hai Yop? Dah elok lah tu. 69 orang aja tiba-tiba meningkat kepada 118. Jadi itulah yang saya sering kali menjelaskan kepada anda, berhati-hati dengan kesihatan kita, jaga kebersihan. Sebaik mungkin kalau berjumpa kawan-kawan semua, adakan penjarakan sosial supaya jangkitan itu tidak merebak dan kita boleh memutuskan jaringan COVID-19 ya. Saudara Nur Hashim, saudara Paipon, Zim Razak, terima kasih hantar star. Saudara Sulaiman Mariam, begitu saudara Azli, Abdul Rashid, Raja Kamal, Raja Baizan kot dari Sungai Petani. FB putus-putus ya. Sebab itu lari ke Facebook. Itulah langkah yang bijak aku. Awang Yusof, Cik Rosli. Baik saudara, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rio dari Universiti Malaya yang tidak pernah jemu, tidak pernah rasa lelah untuk menghantarkan kiriman. Dihantar bersama-sama dengan sahabat saya, saudara Jamil Idris. Saudara Jamil Idris ni adalah teman saya waktu dalam pergerakan pemuda dahulu. Kami berjuang demi islah kepimpinan warga bangsa kita. Bukan senang saudara. Kita berjuang di wilayah persekutuan. Terima kasih saudara Mat Sepanah Jaya. Banyak tu. Saudara Kamarudin, saudara Awang Yusof, saudara Puan Intan Zalinda, kami Sabtu. Saudara Yaumun Waras. Baik saudara. Usai pencerahan tentang COVID-19, kita masuk sedikit. Mintalah izinkan saya untuk memberi pencerahan dalam segmen e-commerce. Jadi kalau anda mempunyai produk, boleh hubungi Al-Azhar di talian 011-33041241. Dan dengan Al-Azhar, boleh anda memesan setangi bakur, haruman, bau, macam seolah kita berada di Masjid Nabi, macam mana kita berada di Tanah Suci Mekah. Itulah aromanya. Dan wangian ini memang kecintaan para malaikat dan dibenci oleh syaitan, saudara. Azhar juga ada memasarkan minyak wangi, parfum. Juga asalnya daripada Timur Tengah, daripada negara Arab. Wangi saja berasaskan kepada kayu gaharu. Saya cukup suka pakai. Bila saya pakai, rasa sihat badan, dah rasa ceria. Walaupun baru pulih-pulih sikit-sikit saja saya. Terima kasih saudara SL Series. Yang penting share. Ya, saudara Syahrul Azam, saudara Is Kaza, saudara Mahfitri Jonet. Ni cucu saya ni, dia masuk lah tadi, solat sama dengan dia tadi. Say hi. Okay. Dia suka masuk itu je, sekejap je. Jangan enter frame katanya. Sebab lepas solat isyak tadi, dia kata jangan lupa lagi nak masuk sikit. Okey, saudara Muhammad Ami, apa khabar? Saudara Harmi, salam satu Malaysia. Saudara Aziz Mohsin dari Seri Gading, Johor. Baik saudara, kalau dengan Al-Azhar tu jangan lupa, parfumnya adalah Amir Al-Qud. Memang sedap saudara. Dia juga memasarkan gula O, itu untuk kesihatan. Kalau tak dapat Al-Azhar, jangan lupa Siti Farehah. Siti Farehah ni dia meniaga pun saya tak tahu macam mana. Harga barang naik, harga daging meningkat, mencanak-canak naiknya. Tapi dia beritahu pada saya, dia kata biarlah naik macam mana pun, dia masih kekal. Dendeng manis Siti Farehah, harga yang lama juga. Itulah mungkin cara meniaga Rasulullah, begitulah. Anda sebutlah berapa yang nak bayar. Mudah-mudahan ada keberkatannya ya saudara. Saudara juga boleh berhubung dengan Syauqi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Nizrul, saudara Hazrul Syauqi di kawasan Lembah Kelang. Boleh anda minta supaya buah-buahan, anggur, ceri, apple, limau dan sebagainya, harga murah dari pasar dan yang terbaik manis. Boleh hubungi beliau di talian 012-357-5703.
sekitar Lembah Kelang, buah-buahan tersebut akan dihantar terus ke muka pintu anda. Tetapi jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria. Popiah sira Lady Maria memang bagi saya terbaik saudara. Harganya murah, rangup, pedas, ada manis-manis sikit. Asyik bila makan popiah sira Lady Maria. Sila hubungi Nizam di talian 019 435 1203. Ya, Puan Nuraidah Kamarudin dari Ipoh. Semoga ceria. Bila dah sihat sikit, ceria sikit ya Rozi, Mak Zali, saudara Hazrul, saudara Jejak Warisan Ismailis. Itulah seketika saja saudara saya menyantuni dalam segmen e-commerce. Jangan lupa like, share, subscribe di dua-dua talian, sama ada di Facebook ataupun di Instagram ya. Saudara Abdul Latif, Puan Jamaliah Sabion, Tan Tian Su. How are you, Tan? Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini sebagai peringatan, mungkin anda dah dengar, mungkin anda dah tahu, tapi sekadar peringatan untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saudara Mak Sepana. Sebenarnya saudara, apabila kadang-kadang kita menghadapi musibah, sebab musibah ni seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Bila berlaku kematian, itulah musibah. Bila berlaku ada kesakitan yang anda derita, kemiskinan, ketakutan, kegagalan, kesedihan, bencana dan lain-lain, itu dianggap sebagai musibah. Kerana Allah pasti menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai sebenarnya. Kita tidak suka kematian, tapi siapa yang boleh mengelak daripada berlakunya kematian? Kita benci pada kesakitan, tapi itu adalah lumrah hidup. Tiap manusia yang hidup ni pasti merasakan sakit. Sebagai peringatan, kita yang hidup ini pasti juga akan mengalami kematian. Musibah ini ditakdirkan semata-mata untuk menyerlahkan nilai diri kita di sisi Allah. Kerana Allah hendak menilai, walaupun hakikatnya Allah Maha mengetahui sejauh manakah keimanan hati kita. Sesungguhnya Allah menilai hati kita dan juga amalan kita saudara. Musibah ada tiga jenis, sekurang-kurangnya ada tiga jenis musibah. Walaupun pada hakikatnya musibah itu sama saja, tetapi yang berbeza adalah disebabkan keadaan diri kita yang menerimanya dan bagaimana kita bertindak ketika menghadapi musibah itu. Tiga jenis musibah itu, yang pertama ialah kafarah. Kafarah ini berlaku ke atas orang yang baik, tapi ketika itu dia terlanjur melakukan kejahatan kerana kelalaian dan tidak mampu melawan hawa nafsunya, maka terjadilah kifarah. Musibah ini diturunkan sebagai tebusan untuk menghapuskan dosa-dosa dan keterlanjuran kita. Kalau ada kifarah tu saudara, setengah orang kata kifarah, kadang orang kata kifarat, kadang orang kata kafarah. Tapi kalau buat banyak jahat sangat, orang kata kaparat lah. Saudara. Jadi Allah akan membalas kesalahannya di dunia bagi mereka yang menghadapi kifarah Allah di dunia ini, kerana azab di dunia lebih ringan berbanding dengan azab di akhirat saudara. Kafarah ialah ujian untuk orang yang baik berbuat jahat. Dengan ujian itu, orang baik sebut akan mendapat peringatan dan amaran atas kelalaian dan keterlanjurannya, lalu dia berusaha untuk bertaubat kepada Allah SWT. Ya, Dek Mah Hazir, Abdul Wahid, Abdul Karim, Ibrahim Cik Muda, Ismail Muhammad, Mat Rafian, Dayang Selha, apa khabar puan? Satu lagi musibahnya ialah bala. Bala ini adalah bentuknya dikenakan atas orang jahat. Orang jahat ni selalu ditimpa bala yang mereka melakukan kejahatan, maka Allah mendatangkan musibah itu sebagai hukuman di dunia sebelum dia mengalami hukuman yang lebih berat lagi di akhirat. Kerana dengan kemurkaannya Allah turunkan kesengsaraan di dunia lagi sebelum orang itu diazab di neraka. Bala tu. Sebab itu kita selalu berusaha mandi air tolak bala. Jangan bala tu melanda diri kita. Orang yang begini akan diseksa dua kali. Pertama, seksaannya di dunia, dan dia juga akan diseksa di akhirat nanti. Dan ketiga, musibahnya adalah ibtila. Ibtila, iaitu musibah yang dikenakan ke atas orang baik ketika ia melakukan kebaikan. Ini pun musibah juga saudara, orang baik. Tapi ada juga musibah berlaku tapi dipanggil sebagai ibtilah. Musibah ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hambanya yang taat.
Kerana dengan ibtilah ini, seseorang hamba itu akan mendapat pahala yang berganda dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Dengan musibah, mereka mendapat pahala syahid, pahala sabar, pahala redha, pahala bersangka baik dan sebagainya. Jadi, ringkasannya saudara, ibtilah adalah ujian ke atas orang yang baik, yang berbuat baik. Golongan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, ialah mereka yang sentiasa diuji dalam bentuk ibtilah ini. Kita tak tahulah. Kita buat baik, kadang-kadang asal baik, berperangai baik pun ada ujian. Musibah ini ibtilah, saudara. Jangan dengan ilmu-ilmu agama adalah umpama hujan yang menyirami pepohonan yang kekeringan akibat kemarau panjang. Saudara, jadi kita menghidupkan hati kita yang seolah dah mati dengan ilmu-ilmu agama. Kita berzikir, kita bertahajud. Malam ni malam Jumaat, saudara. Jangan lupa subuhkan, lakukan tahajud. Saudara. Jadi bila anda lakukan itu, maka ia diibaratkan air hujan yang menyirami pepohonan yang kekeringan akibat kemarau panjang. Terima kasih Cikgu Ibil. Cantik mutara katanya pada hari ini. Malam Jumaat sesuai sangatlah. Dan saya sentiasa berpesan, bukan pada diri saya, tapi bila juga pada saudara-saudara semua. Saudara Yusuf Sulaiman, saudara Syahran Jonet, saudara Muhammad Jamaluddin, saudara Mat Izhar, Azam Nam, Mat Separa, ya juga Syam Rose, alias Abdul Latif. Ya saudara. Dan kita perlu mengingatkan pimpinan, ya saudara kaum zaman, supaya mereka tidak membelanjakan wang negara tanpa had. Kalau berbelanja tanpa had, maka negara kita dibimbangi boleh muflis, saudara. Bicara kita malam ini adalah segalanya masih berliku, saudara. Apa yang saya maksudkan dengan segalanya masih berliku? Tunggu dulu, kita santun pantun Pak Nazil. Tak adil kalau kita tak menghayati, saya tak menyiarkan pantun Pak Nazil dalam kesukaran, dalam usia-usia yang sebegini. Beliau hari-hari kirim kepada saya pantunnya, bukan dia berada di samping saya, beliau berada di Perlis. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan beliau ilham yang baik untuk merangka baik-baik pantun dan juga pendoman, sindiran, kenyataan untuk kita hayati bersama. Kata Pak Nazil, hatinya lurus, begitulah Pak Arfan. Orang memuji, wajah berseri. Menteri harus mempunyai keinsafan. Ingat gaji siapa yang memberi. Itu artinya Pak Nazil mengingatkan pimpinan. Anda jadi menteri itu, siapa yang bayar gaji anda? Semua itulah datang daripada kantong poket rakyat. Ya, saudara kamu zaman, Magic Beans, saudara Mat Zubir, saudara Rosini Kuringot. Saya mana yang sempat saya santun saudara. Ya, kalau terlepas tu, jangan marahkan saya. Kata Pak Nazil lagi, lemak linang cili cacak, sedikit ditaruh daun kari. Air tenang dikocak-kocak, bertambah keruh, ikan pun lari. Jadi dalam suasana yang tenang, ekonomi yang baik begini, kita kocak-kocakkan, maka akhirnya macam air di sungai lah, kita kocak-kocak, ikan pun lari. Itulah gambaran yang dikirimkan oleh Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti sekali. SS Service, bukan Atai Selangor tu. Ya, bawa van tu. Atai lah. Saya tak tahu siapa. Baik, saya Puan Maznah Cik Mat, ada moderator, Saudara Ruslan, Josh Al-Amin. Malam ni masaklah saya. Saudara Josh Amin kalau dia masuk, memang dia balun juga. Dia pun lebih kurang saya. Jangan Josh balun saya sudah, saudara ya. Saya perlu memberi peringatan, saudara. Terus terang saya katakan, bagi siapa saja yang menyunting halaman saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kalau anda kirimkan kenyataan-kenyataan, juga harus anda bertanggungjawab atas setiap komen itu, kerana saya tidak mampu untuk menyantuni atau melihat semua komen-komen itu. Saya tak boleh nak pantau semua itu, saudara. Dan ingat, ini pencerahan politik yang berdasarkan pengetahuan saya, pembacaan saya, bicara saya dengan teman-teman di kalangan pemimpin, di kalangan penggiat, orang-orang politik,
dan marhain saudara. Saya gunakan waktu saya ilmu sebagai jurnalis, itulah saya buat pencerahan supaya setiap satu isu itu dapat diketahui ramai. Matlamat saya tidak lain tak bukan saudara, adalah untuk memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi. Tak lebih dari itu saudara. Paksinya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Sebab ada kalanya kadang-kadang apa yang saya pencerahan tu tak sesuai dengan anda. Anda rasa marah, nak marah, tak apalah. Sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, dan kita menyantuni semua aspek, semua masalah itu secara harmonis. Elakkan maki hamun, dan paling-paling saya haraplah janganlah mencarut. Kerana kita warga cinta damai yang menyantuni bangsa kita dengan bahasa yang indah-indah saudara ya. Saudara Iman Safrul, Cik Ros, Saudara Cempaka, Ismail Muhammad, Azli Nordin, balun UMNO. Macam mana saya nak balun parti saya? Tapi kalau pemimpin untuk saya balun, macam mana saya nak marah rumah saya saudara? Saya tidak akan marah orang rumah saya, tapi orang dalam rumah juga tak betul, saya balun lah. Saudara Azli minta faham, saya tidak akan membalun. Begitu juga saya tak akan balun parti-parti orang lain. Rumah buat apa? Rumah tak salah. Rumah agam UMNO tidak pernah bersalah pada umat Melayu. Sejak daripada ia menuntut kemerdekaan, menyantuni dan juga menghiasi, mengisi kemerdekaan, membawa pembaharuan dan sebagainya, rumah UMNO. Tetapi ada pemimpin yang menyeleweng, orang ini yang perlu kita balun. Saudara Kakak-Kola, tanda PRU LRT free, percuma. Saya memang merasakan semakin dekat, sebab tadi pun saya dah terima saudara, saya dah terima ada kiriman daripada Pahang, daripada Kelantan, daripada Terengganu, bahawa pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya di negeri sudah pun mengadakan kursus ataupun mengadakan mock, fresh mock tu, itu cara-cara bagaimana pengendalian pilihan raya kali ini. Kerana ini adalah pilihan raya yang pertama kita menerima kehadiran pengundi di bawah usia 21 tahun dan juga usia 18 tahun, minta maaf, usia 18 tahun ke atas, dan pengundi-pengundi yang tidak pernah berdaftar 54%, saudara. Jadi kalau selama ini 18 juta saja, sekarang 23 juta pengundi. Jadi sebab itu mesti mengadakan dry run dan sebagainya. Saudara Nazli Razlin, dia tak faham. Apa yang tak faham tu saya tak tahu. Mungkinlah saudara tadi yang minta saya balun UMNO, tak boleh lah saudara ya. Baik saudara, ingat, we must agree to disagree. Saya tahu ada kalangan daripada anda adalah warga Parti Keadilan, ada warga PAS, ada warga PBM, ada juga warga DAP, ada juga warga Pejuang, dan Parti Bangsa Malaysia, serta pelbagai parti. Dari warisan pun ada juga, yang ramai tentulah daripada UMNO saudara. Jadi bila saya bagi pencerahan, kalau saya tak setuju, bolehlah hantar kiriman apa semua. Saya tak setuju fakta ni 1, 2, 3. Itu sajalah saudara. Jangan kita makin hamon saudara ya. Hari ini cuaca masih lagi siang panas. Orang Kedah kata panas lik-lik. Berdenyut-denyut kepala kita saudara punya panas. Itu yang membuatkan kita boleh demam. Tapi bila datang menjelang senja, hujan turun. Renyai, lebat, diikuti dengan petir sambung menyambung. Dalam keadaan begitu, kalau kawasan saudara ada hujan lebat, tambah-tambah malam ni malam Jumaat ya, saudara Roslan Mubin, saudara H. Halim, saudara Kamu Zaman ya. Kalau hujan lebat dan boleh banjir, tunggu arahan daripada pihak berwajib. Pihak berkuasa akan mengeluarkan arahan. Kalau ada katanya pindah, pindahlah, demi untuk menyelamatkan diri anda serta keluarga anda saudara. Sesuatu yang menarik hari ini saudara, apabila saya menghayati titah ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar Shah, baginda meluahkan kekecewaan baginda terhadap tindakan kerajaan persekutuan yang seolah-olah menganaktirikan negeri Johor. Sedangkan menurut baginda, Johor merupakan antara penyumbang utama ekonomi negara. Dan oleh itu baginda mengesa supaya kerajaan persekutuan memberi peruntukan yang lebih kepada Johor. Berikutan, kata baginda, setiap tahun hampir 13 bilion hasil persekutuan yang dikutip dari negeri Johor. Sepatutnya fair lah. Jadi
Banyak benda yang perlu dilakukan di Johor. Dan kenyataan baginda, saya cukup suka dengan baginda Sultan Johor ni, saudara. Sebab baginda bukanlah orang yang meninggi diri. Dia tak kata dirinya better, dia selalu bercakap saya. Daripada almarhum ayandanya juga begitu. Dan saya lihat Tengku Mahkota Johor pun sama juga, menggunakan bahasa saya supaya lebih mesra dengan rakyat. Jadi titah baginda, saya merasa amat sedih dengan keadaan bangunan persekutuan yang tidak diselenggarakan dengan baik, seperti Hospital Sultanah Aminah, Hospital Sultan Ismail, dan Kompleks Immigration, Custom dan Kuarantin CIQ bangunan Sultan Iskandar. Kemudian begitu juga dengan kemudahan Pusat Transformasi Bandar UTC juga perlu ditingkatkan dengan sistem penyampaian yang cekap dan keadaan lebih selesa. Titah baginda, saya menyeru Kerajaan Persekutuan supaya segera tunaikan janji untuk menaik taraf Lebuh Raya Utara Selatan Plus kepada 6 lorong dan Lebuh Raya Senai Desaru kepada 4 lorong. Begitulah prihatinnya baginda, bukan untuk diri baginda, untuk rakyat Johor, bangsa Johor. Dia kata lihatlah juga keadaan jalan persekutuan yang rosak dan berlubang. Contohnya jalan Johor Bahru ke Mersing. Ia membahayakan pengguna jalan raya. Sebab itu baginda, titah baginda, saya rasa seolah-olah Johor ini dianaktirikan. Sebab itu baginda memberi peringatan, jangan sampai rakyat Johor mendesak untuk keluar Malaysia pula. Ui, marah betul baginda. Itu keadaan saya. Sultan Johor, ucapan tadi disampaikan sewaktu baginda berkenan berangkat merasmikan mesyuarat kedua bagi pegal persidangan pertama Dewan Undangan Negeri Dun Johor yang ke-15 di bangunan Sultan Ismail, Kota Iskandar. Hari ini baginda juga mengingatkan Kerajaan Persekutuan supaya menghormati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan 1957. Bagaimana tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu ini. Jadi katanya semua pihak mesti ingat kuasa negeri yang termaktub dalam Perjanjian Tanah Melayu. Jangan buat keputusan sesuka hati. Baginda merasa kecewa dengan keputusan Persekutuan membatalkan rayuan tuntutan Batu Putih pada tahun 2018. Bukan saudara tuanku saja rasa tersinggung. Pastilah warga Johor juga, bangsa Johor marah. Tapi saudara tahu bagaimana ini berlaku pada era Pakatan Harapan. Kita dah sibuk-sibuk nak menghantar peguam-peguam kita pergi ke mahkamah antarabangsa di Hague. Tiba-tiba tak pergi, tutup kes, kalah kita. Tentulah tuanku marah. Sebab Batu Putih adalah juga merupakan tanah jajahan milik Duli Yang Maulid, kerabat di Raya Johor. Dulu dikenali saudara Pedro Branca, saudara. Kemudian Perdana Menteri ketika itu telah membuat keputusan mengarahkan peguam negara bercuti rehat. Sebab itu tak jadi. Jadi menurut tuanku, kiranya kuasa negeri dicabuli, maka perjanjian persekutuan itu boleh dianggap terbatal dengan sendirinya dan Johor bukan lagi sebahagian dari persekutuan. Tuanku begitu prihatin pada rakyatnya. Kemudian baginda juga turut menyentuh mengenai kemasukan pelaburan ke Johor. Itu baginda menzahirkan rasa yang agak kecewa. Kerana sejak tahun 2013 hingga 2018, sebelum Kerajaan Barisan Nasional ditumbangkan di Johor, Johor merupakan negeri pertama, tempat pertama memperolehi pelaburan jumlahnya berbanding dengan negeri lain di negara ini. Sebab banyak pelaburan masuk ke negeri Johor. Namun titah baginda sejak 2019 apabila Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Johor bertukar kepada pimpinan Pakatan Harapan sehingga hari ini pelaburan di Johor terus merosot kesannya. Jadi titah baginda, perkara ini terjadi bukan kerana virus COVID-19, tapi punca utama yang baginda nampak adalah virus iri hati dan cemburu pada Johor. Kerana ada pelabur yang datang nak membangunkan ladang solar. Baginda tadi betul-betul menzahirkan kekecewaan baginda. Dia kata ada pelabur nak membangunkan ladang solar terbesar di Pengerang. Namun Kerajaan Persekutuan mengenakan sekatan dengan alasan tiada kota. Ada pula pelabur hendak membangunkan pusat tenaga dan pelabuhan laut dalam di perairan Muar. Ini baginda tambah lagi murkanya bila baginda menitahkan bahawa monyet
Ada pula monyet-monyet yang melompat-lompat dan tidak mahu pembangunan dibuat sedangkan projek itu boleh memberi peluang pekerjaan yang lebih terjamin kepada penduduk tempatan. Tentulah baginda merasa marah. Baginda tentu murka kalau rakyatnya, kepentingan rakyat ini terabai. Jadi oleh itu, beliau mengingatkan kerajaan persekutuan, ingatlah, bila sampai masanya peruntukan ke negeri Johor tu perlulah dipikirkan. Dan baginda juga menyeru kerajaan persekutuan supaya jangan buat keputusan mengikut selera sendiri. Fikir-fikirlah untuk kebaikan rakyat Johor. Sebagai contoh, titah baginda, program Malaysia Rumahku Kedua, MM2H. Pada asalnya kerajaan bersungguh-sungguh menggalakkan orang luar untuk datang melabur di Johor. Jadi pesanan baginda pada kerajaan persekutuan, jika tidak boleh membantu, janganlah pula menyusahkan negeri. Itu titah baginda. Dan setelah menghayati titah ucapan baginda itu, Pertubuhan Melayu Keluang menyambut baik dan bersetuju dengan pandangan dan titah Duli Yang Mulia Sultan Johor. Pertubuhan Melayu Keluang ini, ia terasas daripada sejak mula-mula kita nak menuntut kemerdekaan sudah wujud Pertubuhan Melayu Keluang. Tetapi bagaimanapun, Pertubuhan Melayu Keluang juga menzahirkan rasa yang kesal bila setelah mendapat tahu adanya sikap pilih kasih atau menganak-tirikan bangsa Johor. Jadi untuk itu, Pertubuhan Melayu Keluang mengharapkan agar pimpinan hari ini menghayati setiap yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Sultan Johor. Dalam waktu yang sama, menurut pengurusinya, Tuan Haji Ramli Abdul Rahman, pimpinan Johor, khususnya Datuk On Hafiz, harus mempertimbangkan peruntukan kepada NGO-NGO Pertubuhan Melayu yang banyak, bukan hanya di Keluang, yang berada berselerak di negeri Johor itu. Berilah sedikit bantuan untuk mereka melaksanakan aktiviti-aktiviti demi lestari rakyat bangsa Johor. Kerana itu sekarang ini Pertubuhan Melayu Keluang sedang berhasrat. Saya dapat tahu Pertubuhan Melayu Keluang di bawah pimpinan Tuan Haji Ramli Abdul Rahman, mereka berusaha untuk menambah baik, menambah pulih bangunan lama. Saya pergi ke Keluang tempoh masa pilihan raya dulu. Saya tengok memanglah keadaannya agak daif sebab bangunan kayu. Tetapi kalau boleh dibaik pulih dan dikekalkan bangunan itu bangunan kayu, itulah bangunan asli Pertubuhan Melayu Keluang yang terdiri sejak daripada tahun 60-an dahulu. Jadi saya haraplah Saudara On Hafiz, begitu juga dengan wakil rakyatnya Datuk Sharifah Azizah, beri perhatian. Kalau dulu pernah berjanji nak bantu, bantulah. Pertubuhan Melayu Keluang bukan minta duit daripada poket yang berhormat, tetapi apa yang ada, vote ataupun bajet yang disediakan oleh untuk setiap wakil rakyat tu, fikir-fikirlah untuk disalurkan kepada Pertubuhan Melayu Keluang. Jangan dibiarkan setiap pertubuhan yang berasaskan pada bangsa Melayu di Johor itu hidup segan mati tak mahu. Saya amat mengharapkan sebab saya juga tidak suka dengar bila ada orang mengatakan wakil rakyat ni masa kempen, semua boleh. Bila dah kempen, panggil telefon pun tak berjawab. Ini orang macam ini perlu disingkirkan. Orang macam inilah yang akan mengundang kemurkaan kepada baginda tuanku, saudara. Baik, saudara, itu di Johor. Saya juga hari ini menerima kiriman. Agak begitu menggusarkan hati saya apabila Presiden Persatuan Kontraktor Melayu, Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan, menyatakan sejak tahun 2018 sehingga hari ini 49,606 syarikat kontraktor Melayu menamatkan perkhidmatannya dan tidak memperbaharui sijil SPPK CIDB mereka. Dan beliau menganggarkan lebih kurang 30% daripada 132,000 kontraktor Melayu gulung tikar. Punca kerana merudumnya ekonomi dan harga bahan-bahan binaan naiknya mendadak begitu tinggi. Jadi angka tersebut katanya meningkat apabila pandemik COVID-19 berlaku, dengan 10,162 syarikat menamatkan sijil. Kemudian tahun 2020, 17,527 syarikat, dan setakat April 2022 tahun ini 10,096 syarikat.
Artinya kesemua lebih daripada 30,000 syarikat kontraktor Melayu gulung tikar muflis. Ini pimpinan harus memikirkan. Bukan kehendak mereka, mereka sedang berusaha. Jadi sebab itu kita tak maulah adanya aktiviti kesan daripada itu, maka mereka mencari projek, dapat projek, jual ke orang. Jadi perlu dicari jalan bagaimana harga-harga bahan binaan ini dapat kekal pada harga lama. Ini cerita dia sebenarnya. Hari ini saya nak ramai. Tadi pun saya berbual dengan teman-teman saya yang bergiat dalam sektor pembinaan, mereka mengeluh. Kalau dapat kontrak 3 juta, artinya memang sudah awal-awal lagi mereka akan kehilangan 30,000. Kerana harga barangan menaik. Ini masalah perlu dipikirkan juga. Dalam waktu yang sama, saya bersetuju. Ini saya kata saya akan menyantuni Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Ashraf Wajidi. Beliau dengan tegas menyatakan supaya pimpinan negara jangan sesekali membebani rakyat dengan kenaikan tarif elektrik. Sebenarnya sejak semalam lagi tarif elektrik sudah pun diwawarkan akan dinaikkan. Tapi menurut Ketua Dr. Ashraf Wajidi, katanya Pergerakan Pemuda UMNO mahu dan amat berharap agar kerajaan mengkaji sebaik mungkin berhubung tentang kenaikan tarif elektrik yang dijangka akan berlaku. Kerajaan harus mencari jalan untuk tidak menaikkan tarif elektrik atau memindahkan kos kenaikan harga minyak yang dialami oleh tenaga nasional kepada rakyat dalam bentuk surcharge. Kenaikan tarif tenaga elektrik bukan saja akan membebankan rakyat secara langsung. Daripada kenaikan tarif tersebut, mereka pastinya akan berada dalam keadaan yang begitu sukar. Dengan keperitan sekarang ni, berlakunya peningkatan harga barang dan kos sara hidup yang sedang dialami penuh penderitaan oleh rakyat, tidak sewajarnya rakyat dikenakan lagi dengan surcharge elektrik yang pastinya akan menambah beban mereka yang kini sudah semakin sengsara. Keprihatinan Pergerakan Pemuda, saya ucapkan syabas. Inilah, sebab itu saya kata, inilah cara Pergerakan Pemuda UMNO. Saya bila tengok kenyataan daripada Datuk Ashraf Wajidi, saya teringat zaman kami dalam pemuda dulu sekitar tahun 82, 87, tahun 90, di bawah kepimpinan. Satu ketika Pemuda UMNO dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kemudian beralih pada Datuk Seri Najib, kemudian beralih kepada Tan Sri Ryan Tamici, beralih kepada Datuk Seri Zaid Amidi, beralih pula kepada Syamuddin, mula malap sikit. Tapi masa-masa itu, zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim, zaman Datuk Seri Najib, zaman Datuk Seri Zaid Amidi, Pergerakan Pemuda memang garang. Bukan garang nak tunjuk handal, tidak saya, tapi memperjuangkan kehidupan rakyat. Sejaka linglung GST kita gasak sampai terduduk. Tidak. Sebab GST ini sudah disalah tafsirkan. GST sudah disalah tafsirkan. Kerana apa? Saya dah cakap dulu, saya ingat dalam tahun lepas saya dah bercakap. Waktu GST mau diadakan, sepatutnya kerajaan menyediakan pegawai-pegawainya yang terlatih untuk menerangkan kepada rakyat. Ini tidak berlaku. Saya difahamkan waktu itu cuma 20 orang saja pegawai di Kementerian Kewangan yang menjaga aspek hal ehwal GST. Jadi rakyat tidak mendapat pendedahan apa maksudkan cukaian sistem GST. Akhirnya bila tengok harga barang naik, maka rakyat kata ini punca GST lah. Tetapi setelah Pakatan Harapan memerintah, dimansuhkan GST, masuk pula sistem cukai SST, barang terus melonjak-lonjak sampai hari ini. Sehingga kan Tengku Zafrul dah mengatakan bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan untuk mengadakan balik sistem percukaian GST yang dilihat lebih baik. Sebab dalam sistem GST, banyak barangan keperluan rakyat tidak dikenakan cukai. Tapi kerana tidak ada penerangan, penjelasan yang jelas, rakyat tak dapat faham, rakyat tak tahu. Bila tengok barang naik, sembuh je lah keadaan. Itulah keadaannya saya. Baik saya. Dalam keadaan begini, saya juga harus menyuarakan kengerian dan rasa tidak puas hati saya. Kerana sekarang ni saya nak lihat dah ramai lah orang berduyun-duyun datang dari luar negara dan mereka mendapat pula kad pengenalan. Selepas tangkapan pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara Datuk Lai Chin di Pulau Pinang yang menjadi dalang sedikit menjual MyCard. Katanya untuk dapat satu MyCard tu sampai 600,000 kepada warga Cina yang kini terbongkar
Tapi bukan 8 orang, tetapi 1,000 my card. Ini saya mengucapkan tahniah pada pasukan polis yang begitu cekap. Polis Malaysia ni jangan main-main saudara. Bila mereka menyiasat sesuatu tu, pasti ada tangkapan. Sebab dia siasat tu memang siasat betul-betul. Dan sebab itu, sebagaimana harian Metro 2 hari lepas melaporkan, lebih 1,000 warga asing memiliki my card dan dipercayai masih berada dalam negara ini selepas mereka gagal memiliki pasport untuk keluar negara. Jadi mereka gunakan my card tu pergi ke pejabat immigration untuk mendapatkan pasport Malaysia. Itu keadaan saya. Dan saya amat mengharapkan siapa yang terlibat dalam sindiket ini perlulah dikenakan hukuman yang paling berat, kerana mereka dilihat sebagai pengkhianat negara, pengkhianat bangsa kita. Kita tak boleh maafkan. Kedaulatan negara kita ini begitu murah dijual oleh mereka. Saudara Coca-Cola, tax holiday kerajaan rugi 48 bilion. Benar? Bila Pakatan Harapan katanya ada tax holiday, tak ada try. Jawabnya kerajaan rugi 48 bilion. Saudara kena tahu, pendapatan kerajaan tidak berniaga. Ini setiap gaji Perdana Menteri ke semua kakitan kerajaan itu datang daripada pembayar cukai. Bila tak ada cukai, kerajaan tak dapat wang. Tak ada duit, macam mana nak membangunkan, macam mana nak bayar gaji, macam mana nak buat peruntukan itu dan ini. Tapi kalau percukaian itu sistemnya baik, rakyat pun tak menyusahkan, tak ada masalah. Berhubung dengan my card ini, berdasarkan siasatan beberapa jabatan yang berkaitan telah pun ditahan, itu 20 orang telah dapat ditahan dengan ribuan my card yang sah, bukan saja dikeluarkan di Pulau Pinang, malah dibawa ke negeri. Kejadian tersebut berlaku di Pulau Pinang, saya. Hari ini ramai warga asing yang berada di Pulau Pinang. Jadi pihak immigration, pihak Kementerian Dalam Negeri harus menggandakan usaha untuk menjejak setiap mereka yang Mek Azman, Sembang Kari, apa lagi, PM, bubarlah Parlimen. Sabar, saudara. Jadi dalam keadaan begini, kita rasa sepatutnya janganlah digadaikan maruah negara, maruah warga bangsa kita ini, saudara. Jadi kepada kaki tangan yang melakukan jenayah ini, bagi saya tidak harus diampunkan. Saudara, saya juga bila bercakap soal cukai ni, saudara, saya dapat satu kiriman. Ini adalah fakta, saudara. Perbezaan, sekadar untuk perbezaan, untuk pengetahuan kita bersama. Bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan penghapusan AP, approval permit bawa masuk makanan, kita duk tanya macam mana dengan kenderaan. Rupanya, saudara, AP kenderaan ini terlalu tinggi nilainya. Contoh, saudara, di Amerika harga sebuah kereta Honda Accord RM64,440 wang Malaysia. Tapi kita di sini untuk sebuah Honda Accord harganya RM150,000. Honda CR-V di Amerika, saya cakap dalam nilai wang Malaysia, saya bukan US dollar, ya, nilai wang Malaysia. Honda CR-V RM64,485, tapi di Malaysia RM150,000. Honda Civic RM47,865, di Malaysia RM115,000. Toyota Altis di US RM48,390, di Malaysia RM112,000. Toyota Camry di USA nilainya RM66,165 wang Malaysia, tapi kita di sini RM180,000. Kia Sorento RM69,450, di sini RM160,000. Hyundai Tucson di Amerika dan juga di luar negeri RM57,735, di Malaysia RM140,000. Hyundai Sonata RM62,685 di US, tapi di Malaysia RM150,000. Hyundai Elantra RM50,000, di Malaysia RM98,000. Itu kereta yang kecil, kereta yang biasa. Tapi kalau kereta yang agak mewah sikit, saya dah lihat perbezaannya. BMW 328 RM109,500, tapi di Malaysia RM300,000. BMW 528i di Amerika RM149,000, di Malaysia RM400,000.
BMW 535 157,000, di Malaysia 600,000. BMW X5 di Amerika 142,000, tapi di Malaysia 580,000. Mercedes E350 di luar negeri 153,000, di Malaysia 400,000. Jaguar 159,000 di Amerika, di Malaysia 500,000. Ni Jaguar XJ di Amerika cuma 221,000 saja, tapi di Malaysia 1 juta ringgit. Porsche Cayenne ni yang banyak dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang dah kaya-kaya ni, kalau di luar negeri cuma 146,000 saja, tapi di Malaysia 570,000. Begitulah nilai pencukaian yang dikenakan pada rakyat. Tinggi sangat-sangat, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni kita mengharapkan supaya harus dikaji semula. Tapi yang menelannya tu bukannya kerajaan. Memanglah nampak cukai tinggi, tapi yang menelan wang itu adalah mereka pemilik AP. Untuk sebuah kereta yang dijual, mereka dapat 50,000, 100,000. Dan dapat sijil AP atau approval permit ni, mereka berkongsi. Bukan sama-sama sendiri, mereka berkongsi dengan orang lain. Jadi akhirnya orang Melayu cuma dapat tulang, orang lain yang menimba kekayaannya, saudara. Itulah keadaan sekarang, saudara. Baik, hari ini saya agak tertarik menerima tulisan daripada Pak Ngah. Dia menamakan dirinya sebagai Pak Ngah. Ini berhubung dengan perbicaraan kes yang semalam, itu Presiden UMNO. Kata Pak Ngah, media portal Malaysia semalam mencatatkan bahawa kes Datuk Zahid ini sehinggalah hari Selasa, Isnin Selasa, apabila mendengar kenyataan daripada Wan Badak, dia kata cerita panjang lah. Dia kata soalnya siapa identiti sebenar di sebalik kenyataan FM, FK, Rosli, Syahril dan sesekali KJ. Untuk rekod, di mahkamah FM menerima 500,000 sebulan dari tahun 2014 hingga 2018. Rakus saja. Nilai 500,000 ni hanya menurun sekitar 100,000 hingga 200,000 selepas pilihan raya umum yang ke-14. Yang lain dia kata malah nak ceritalah. Tapi kalau sebulan dah sampai 18,000 hingga 50,000 secara konsistennya setiap bulan, dia kata Pak Karim pun tak tahu nak kira macam mana banyaknya. Faham-fahamlah saudara. Jadi masalahnya semua makluman, semua telah tahu apabila Barisan Nasional tewas dan PH mengambil alih tampuk pemerintahan negara, bayaran pun dikurangkan. Agak pelik, tidak satu pun daripada nama-nama ini dikaitkan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi yang menjadi orang kena tuduh dalam kes rasuah membabitkan Alta Kirana Sdn Bhd UKSP. Jadi kata Pak Ngah, bukanlah dia yang mengatakan, tapi disahkan sendiri oleh bekas pengarah UKSB Wan Qoris Wan Abdul Ghani, atau lebih dikenali sebagai Wan Badak, dalam pemeriksaan balas di Mahkamah Tinggi di Shah Alam 13 dan 14 hari bulan kemarin. Tapi semua ini tidak dilaporkan. Yang dilaporkan yang lain. Saudara, Wan Badak juga memberitahu mahkamah beliau tidak pasti siapa identiti sebenar di sebalik semua nama itu. Tapi penama berkenaan tersebut bukannya Zahid Hamidi. Jadi Pak Ngah pelik ni katanya. Kerana Wan Badak sendiri mengaku dia, Lee Wui Kun ataupun Harry Lee dan David Tan akan berbincang sebelum membuat keputusan memfaraidkan wang tersebut. Jadi duit UKSB tak cukup. Akhirnya Wan Badak mendedahkan pula bahawa UKSB ada sumber kewangan lain yang datangnya dari Hong Kong. Jadi cerita dah berbelit-belit, sir. Bila saya baca benda begitu, saya nak baca lebih-lebih pun boleh jadi contempt of court. Ini keadaan saya. Jadi sebab itu saya harap kita sebagai warga cinta damai, kita berlapang dada, bila kita dengar kes itu, kita dengar bukan dengan sebelah pihak. Bila waktu pendakwa raya bertanya pada saksi-saksi apa semua tu, kita tunggu pula bila berlaku selang. Apabila dicabar oleh peguam-peguam terhadap saksi, cuba timbangkan cerita duduk perkara sebenarnya. Macam sekarang ni sedang dibicarakan isu 1MDB. Macam-macam cerita. Tapi saya rasa cerita 1MDB ni rakyat dah bosan. Rakyat dah bosan. Dia cerita pasal 1MDB ni rakyat tak mau dengar dah. Nampak pelik macam-macam. Cerita itu begini, ceritanya begini, ceritanya begini.
Pening. Jadi kita sama-sama tunggu berlapang dada apakah keputusan mahkamah. Jadi macam kes Datuk Seri Zahid Hamidi ni, banyak kita lihat kadang-kadang kenyataan Tan di mahkamah dengan Wan Qoris ni bercanggah. Itu kata kita, tapi terpulanglah pada hakim. Jangan kita mendahuluinya. Saudara, ini pesan saya pada saudara. Saya minta agar kita jangan sesekali mengambil keputusan dan kita menjadi hakim. Apabila pembicaraan sedang berjalan, kita dengar. Ini pendakwa raya kata, ini penguasa bela kata. Mereka mendedahkan semua itu, dengar dengan baik-baik. Jangan kita saudara Coca-Cola. Kes zaman kluster mahkamah strategik politik level atas tu. Ya, saya melihat macam mana saya katakan, kalau Datuk Seri Zahid Hamidi tu dia jenis orang penakut, dia dah pergi jumpa Tuan Mahathir tadi, dia setuju je menyertai parti PBM, bawa ahli-ahli parlimen semua daripada UMNO Barisan Nasional menyertai PBM. Tak kena gaya, mungkin dia dah jadi Perdana Menteri, tapi beliau tidak mahu mempertahankan UMNO. Jadi bila tak mau, tak bersetuju, nak dituduh dan sebagainya, dia kata silakan, saya sedia untuk menghadapi tuduhan di mahkamah dan saya akan berusaha untuk membersihkan. Ada baiknya juga supaya selepas bicara nanti kita dapat tahu cerita yang sebenar. Cuma saya harap kita warga cinta damai, jangan kita membuat keputusan lebih awal. Saya tak suruh saudara berpihak pada beliau, tapi kita dengar dengan teliti saudara. Aduhai, anda ni tak tahulah. Saudara, saya dapat juga kiriman adinda saya, Rafiq Awang Kecil. Dia kata, sekarang ni Tan Sri Muhyiddin kuli-kili mencari sokongan. Memanglah, parti PBM ni lain tak ada. Cerita nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri. Ada juga cerita macam mana Peja, Faizal, Azumu, orang kata dia akan digugurkan, tapi dia kata saya jumpa PM tak cakap apa-apa lagi. Jadi masalahnya, ceritanya adalah cerita tentang jawatan. Bukan dia nak bercakap tentang bagaimana nak memperbaiki Stadium Bukit Jalil yang seakan-akan bakal dinyah senaraikan oleh Majlis Olimpik. Stadium yang begitu hebat Bukit Jalil, tiba-tiba tidak ada peralatan. Bila berlaku air hujan, air bertakung, nak mengeringkan padang tu macam ambil penyodok lah, lebih kurang begitulah saudara. Dia menteri belia, usahakanlah, berbincanglah dengan kontraktor, berbincanglah dengan arkitek, berbincanglah dengan pakar-pakar stadium ini, untuk sehinggakan Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor sendiri, baginda kata kalau nak pakai alat kelengkapan yang ada dekat stadium di Johor, pakailah. Sebab baginda rasa malu melihat stadium nasional kita berada di tahap sebegitu. Itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan, PM belum lagi memikirkan untuk menggugurkan saya sebagai menteri, jawatan menteri. Begitu juga presidennya Tan Sri Muhyiddin, kulu kili cari sokongan, jumpa Pakatan Harapan, jumpa Parti Warisan, jumpa Pejuang, atur kemah besar, matlamat lain tak ada untuk menggulingkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi katanya bahawa sekarang ni Tan Sri Muhyiddin menuntut jawatan menteri. Katanya Zuraidah tak sepatutnya jadi menteri. Jadi kalau begitu, kita nak tanyalah orang yang bercakap karenanya sekarang ni kerajaan stabil, apakah itu menggambarkan kerajaan yang ada hari ini stabil? So dengar kabarnya hampir 6 bilion nilai projek kepada pemimpin dan ahli bersatu telah diagih-agihkan, katanya lah. Saya tak tahu. Jadi kita harus bertanyalah pada ketua-ketua bahagian UMNO, dapatkah anda yang nak sokong sangat bangga nak agak? Sepatutnya mereka janganlah dengar cakap kluster-kluster menteri ini yang lebih banyak memihak. Seharusnya kalau menteri itu mau bertanding atas tiket UMNO, kita memang tak ada masalah. Tapi masalahnya sekarang ni, daripada 191 bahagian ini, kalau PRU 15 diadakan, saya rasa, yakin saya, mereka yang berada dalam kluster menteri ini pasti UMNO tolak. Dan saya ini mengulangi kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Setiausaha Agong Datuk Ahmad Maslan. Dia kata orang yang lompat tu nak masuk UMNO tak ada masalah, tetapi jangan mimpi untuk bertanding atas tiket UMNO. Ini
Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya nak bagi tahu, sebab saya tengok adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pemimpin UMNO yang tak sejiwa ataupun tak sebulu dengan pimpinan yang ada. Bila mereka mengatakan siapa yang nakkan diadakan pilihan raya dengan segera adalah orang itu merasakan bahawa atas alasan kerajaan tak stabil. Tapi dia mengatakan berkali-kali kerajaan hari ini adalah kerajaan paling stabil. Sekarang ni, sedangkan saya rasa saudara boleh semak balik sekitar tahun Februari tahun 2020. Februari 2020, ketika itu kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Waktu itu apa yang disuarakan oleh mereka? Mahu diadakan pilihan raya demi untuk menstabilkan politik. Sekarang ni dah stabil dah. Alasan kononnya parti pembangkang pun menyokong Datuk Ismail Sabri. Saya kata mengarut punya kenyataan. Inilah saya katakan macam orang yang lidah bercabang. Bila mereka tidak ada jawatan, tuntut adakan pilihan raya. Bila dah ada jawatan, jangan pilihan raya, kerana kerajaan dah stabil. Jadi kerajaan stabil macam mana? Bila dia mengatakan bahawa ini kenyataan pula daripada Naib Presiden PAS Muhammad Ammar, dia kata kerajaan stabil hari ini. Pemimpin UMNO yang berkepentingan yang tak stabil. Pula dah kita dituduh sebagai orang tak stabil. Dan keadaan begini saya haraplah agar lebay-lebay ni bercakap biarlah ada logikanya. Pimpinan kamu juga dulu yang minta diadakan pilihan raya, disegerakan. Sekarang ni saya heranlah macam Tan Sri Anwar Musa kata tak ada keperluan untuk pilihan raya umum kerana kerajaan stabil. Stabil mana? Hanya bekerjasama dengan parti pembangkang stabil. Ini benda yang bagi saya tak ada logika. Pembangkang bila-bila masa saya nak redumkan Datuk Ismail Sabri. Jadi anda menyatakan kenyataan-kenyataan yang anda lontarkan yang bagi saya lah amat membahayakan parti sendiri. Sebab itu saya mengharapkan Datuk Ismail Sabri seharusnya berwaspada dengan menteri-menteri ini. Orang keliling kelalang beliau ni, mereka banyak nak menyelamatkan diri. Sebab itu saya amat bersetuju dengan pandangan daripada Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Jazlan Muhammad, anak Tok Mak Rahmat lah. Beliau menemplak segelintir pemimpin veteran UMNO yang dilihat masih memegang jawatan dan hanya berjuang untuk kepentingan peribadi. Selaku dia kalah, tak ada masalah padanya. Tapi selaku Timbalan Pengurusi Perhubungan UMNO, Perhubungan Barisan Nasional Johor, Nur Jazlan memberitahu ketua bahagian itu dianggap yang kuda-kuda tua. Dia kata Datuk Nur Jazlan, kuda-kuda tua. Janganlah bersikap lalang. Mereka harus faham. Orang macam ini katanya harus dihukum, jangan dibiarkan, jangan diizinkan untuk bertanding kali ini. Individu berkenaan sudah terlalu lama bergelar wakil rakyat. Ada yang nak jadi menteri dengan pelbagai kedudukan, tapi mereka tidak pun mahu memberi peluang kepada orang lain untuk menjadi pemimpin. Dan PAS katanya pernah tuduh UMNO seperti ayam patah kaki. Sebab dalam kalangan pihak UMNO ramai kuda-kuda tua yang bakal menjadi bebanan kepada parti. Jadi dia menyifatkan orang begini sebagai kuda tua. Kuda-kuda tua ini boleh pula tuduh Presiden dan penasihat UMNO sebagai liability kepada parti. Dan dilabelkan pula sebagai kluster mahkamah. Kononnya kluster mahkamah ini yang menyebabkan rakyat tidak akan mengundi UMNO dan Barisan Nasional pada PRU 15. Mereka lupa. Sebenarnya kata Datuk Nur Jazlan lagi, mereka lupa bahawa rakyat terutamanya di kawasan parlimen, kuda-kuda tua itu sebenarnya sudah muak dengan kepimpinan mereka. Itu dinyatakan oleh Datuk Nur Jazlan. Artinya sudah sampai masanya pimpinan UMNO merehatkan kuda-kuda tua ini daripada terus beraksi di gelanggang politik dalam musim pilihan raya akan datang. Dan kita kena ingat hari ini banyak fitnah yang dilamparkan. Macam-macam fitnah dilontarkan kepada Presiden, pada Tok Mat, pada Ahmad Maslan dan pimpinan-pimpinan dalam Majlis Tinggi. Dan hari ini saya dah cakap, hari pun saya dah bagi tahu, dalam pimpinan Majlis Tinggi UMNO pun ada juga orang-orang yang menjadi gunting dalam lipatan. Mereka-mereka ini adalah musuh dalam selimut.
mereka juga adalah musang yang berbulu ayam. Lidahnya macam lidah biawak. Sekejap okey, sekejap tak okey. Sekejap tuntut, sekejap kata no. Ini keadaannya. Dan saya melihat dengan kenyataan Tun Mak Hassan, dengan kenyataan yang Muhammad Perdana Menteri. Perdana Menteri dia kata kita janganlah banyak sangat cakap pasal pilihan raya ni sebab nak menyantuni masalah sekarang ni. Jadi kena banyak sangat cakap pasal pilihan raya ni, kerja-kerja tak selesai. Sebenarnya Perdana Menteri menegur menteri-menteri yang ada. Kerana menteri ni tak buat kerja, asyik dia bercakap pilihan raya. Yang nak minta pilihan raya rakyat, yang anda nak layan buat apa? Bila masanya panggil je lah. Tetapi kita tidak lupa permintaan, kenyataan dan janji yang membawa Perdana Menteri supaya pilihan raya akan diadakan dalam waktu yang terdekat, tidak bertangguh-tangguh. Kalau ready, top 5 kata buat pilihan raya, beliau akan menghadap Duli Yang Maha Pertuan Agong, mohon baginda, perkenan baginda supaya pilihan raya ini dapat diadakan. Kita nak adakan pilihan raya ni kerana untuk menyelesaikan. Bukan kita nakkan pilihan raya kerana nak jadi menteri. Tidak. Siapa nak jadi menteri tu terpulanglah. Kadang-kadang saya tengok puak-puak lebay ni dia tuduh orang UMNO kerana gila nak jadi menteri dan sebagainya. Dia lupa pelantikan Perdana Menteri itu adalah kuasa mutlak ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga dengan pelantikan menteri-menteri. Perdana Menteri akan mencadangkan. Kalau Agong tak setuju, tak dapat. Apa hal yang kata orang UMNO ni gila nak jadi menteri? Mereka yang sekarang katel-katel yang nak menghancurkan UMNO, mereka inilah perlu disisihkan. Saya setuju. Datuk Seri Presiden sudah sampai masanya kuda-kuda tua dalam politik UMNO ini kita rehatkan. Berilah anak-anak muda, muka-muka baru untuk bertarung di medan pilihan raya umum akan datang yang saya nampak sudah pun semakin hampir. Mungkin saya